Ada orang kata saya lari. Lari daripada Seberang Jaya datang ke Shah Alam. Dia tak. Saya ni dia lari, contoh dia macam orang tu orang Matampau. Contoh Okey. dia lari pergi Port Dickson. Lepas tu dia lari pergi Tambun sebab dia lari dari kampung. Itu lari. Hari ni kita bersiaran di Kuih Shah Alam Seksyen 13. Hari ni special sikit. Bersama dengan kita seorang calon Parlimen Shah Alam, YB Dr. Afif. Ya. Nak panggil YB ke doktor ke Bro pun boleh. Bro boleh. Afif pun boleh. Bagi Doktor lah doktor senang. lah, Dr. Afif senang. Dr. Afif. Ya. Dr. Afif, asal dia mana Dr. Afif? Tiba-tiba lompat di Shah Alam. Asalnya seorang wakil rakyat di Pulau Pinang, Semang Jaya, tapi tiba-tiba muncul di Shah Alam. Asal macam mana? Cuba cerita sikit. Ini soalan orang kepala batas lah. Soalan kepala batas. Saya sebenarnya berasal daripada Shah Alam. Lahir membesar di Shah Alam. Bersekolah di Shah Alam, di sekolah Raja Muda Seksyen 4 Shah Alam. Kemudian sekolah menengah di sekolah menengah Seksyen 9 Shah Alam. Kemudian saya masuk ke universiti UiTM Shah Alam. Sebelum tu saya ada baca MRSM. MRSM ya. MRSM Lenggong. Ansara. Perak. Ansara. Sama. You MRSM mana? Saya Transkrian Form 1 sampai Form 3. Oh, Transkrian. Form 4, Form 5 Penggalan Cepat. Oh. Ansara. Salah. Lepas tu? Sama lah. So, lepas MRSM, Matrix di Perak. Kemudian saya masuk UiTM. Fakulti Perubatan di Shah Alam juga. Shah Alam juga. So, sebahagian besar kehidupan remaja dan kanak-kanak memang di saya tu Shah Alam lah. Memang Shah Alam. So, kampung saya Shah Alam. Cuma, lepas saya jadi doktor, graduate, saya jadi houseman. First posting saya di Hospital Pulau Pinang. GH Penang. Jadi GH Penang, di situlah mulanya saya bertapak di Pulau Pinang tahun 2009. Sehinggalah saya terlibat aktif politik 2013. Saya bertanding jadi adun. Masa terlibat aktif politik tu terlibat di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang. Masa tu saya start join parti politik di Pulau Pinang. Sebelum kita masuk cerita politik, memang minat medik ke ataupun parents semua ke macam mana? Parents menjawab. Mak paksa sikit lah. Tak adalah paksa apa, tapi mak encourage. Mama saya masa tu memang dia pensyarah UiTM. Bapa saya pun pensyarah UiTM juga. Shah Alam. So memang lokal Shah Alam. Memang lokal Shah Alam. Tak lagi mana. Shah Alam. Kita duk ingat orang Penang main nak lawan kat Shah Alam. Tak. Saya bukan ada orang kata saya lari. Lari daripada Seberang Jaya datang ke Shah Alam. Dia tak. Saya ni dia lari, contoh dia macam orang tu orang Matampau. Contoh dia lari pergi Port Dickson. Lepas tu dia lari pergi Tambun sebab dia lari dari kampung. Itu lari. Saya tak. Balik ke tempat asal. Seberang Jaya pergi Shah Alam. Shah Alam ni kampung saya. Jadi sirih pulang ke Gagang. So I'm coming back to my hometown. Sedikit soalan pasal kerjaya. Susah je doktor. Mencabarlah. Sekarang masih lagi berkhidmat sebagai doktor? Doktor tak. Sekarang tak. Saya YB doktor Hospital Semang Jaya. Hospital Pulau Pinang. Hospital Pulau Pinang. GH Penang. Yang menang-menang tu terus berhenti ya? Mana? Menang-menang pilihan raya? Bertanding terus berhenti. Terus berhenti. Saya yalah masa tu kerajaan kan, kita hospital kerajaan. Saya berhenti terus bertanding untuk pilihan raya. Jadi adun, jadi exco tahun 2013. Tahun 2014 ke 2015. Dr. Cham nak muka saya. Susah. Ada satu event di Uptown Bertam. Saya jemput YB mai. Masa tu saya dengan tim saya yang anjurkan Uptown tu lah. Itu first time saya jumpa YB. Masa tu first yang saya first I thought lah. Saya study sikit pasal YB. Masa tu umur YB dalam 29, 30. YB menang masa tu umur apa? 27. Masa tu 27. Macam mana orang muda masuk politik? Lepas tu terus boleh menang. Challenging tak? Yalah, cabaran dia tu. Masa tu kira YB antara yang termuda. Yang termuda masa tu. Maknanya kalau dulu orang kata Syed Saddiq muda dapat jadi menteri, saya lebih kurang tu lah. Cuma saya kat Pulau Pinang lah. Saya satu yang saya gagal sikit banding Syed Saddiq ni, tak berapa handsome macam Syed Saddiq tu saja. Handsome juga sebenarnya. Handsome juga. Manis lah. Manis. Jadi cabaran dia bila kita muda ni orang banyak skeptikal dengan kita. Tapi satu benda yang saya belajar adalah
kesabaran tu sangat penting. Dalam politik ni kena sabar. Sebab politik ni dia bukan lagi pecut. Politik ni dia bukan sprint run 100 meter. Dia perjalanan panjang, dia maraton. Maraton ni dia siapa lagi laju belum tentu menang. Dia yang penting konsisten. Siapa boleh maintain lah. Maintain istiqamah. Itu yang paling penting lah. Tapi yalah, kadang dalam politik ni dia banyaklah cabaran-cabaran dia. Sebab tu kadang kita kena tahu bila kita nak rest, bila kita nak ke depan, bila nak ni. Jadi along the way tu saya belajar, alhamdulillah. YB masuk politik masa dah kerja ke atau masa student ke? Saya terlibat mula awal masa student lagi lah. Masa di UiTM lagi? Masa di UiTM lagi. Minat tu daripada kecil lagi, pada sekolah lagi dah minat. Dalam kita pengawas, lepas tu macam-macam lah. Kepimpinan lah apa semua memang dah dalam minat. Dalam banyak-banyak parti masa tu, kenapa pilih PKR? Masa tu lah. Pertama, ialah saya tak boleh nafi lah. Datuk Seri Anwar tu salah satu faktornya lah. Masa tu lah. Masa tu. Bukan hanya dia sebagai individu, tetapi saya ni lebih tertarik kepada apa yang dia tulis, apa yang dia bicarakan, apa yang dia cakap. Idea-idea besar yang dia bawa. Soal keadilan, soal kebebasan, soal membentuk, menjadikan Malaysia ini lebih baik. Dan itu saya rasa perkara yang sangat rapat dengan saya dan saya rasa saya nak benda ni. Sebab itu yang saya belajar, ya saya tak boleh nafi, banyak yang saya belajar daripada Datuk Seri Anwar dan juga pimpinan-pimpinan lain termasuk Datuk Seri Azmin. Sebab ni dua antara tokoh utama yang dalam PKR dulu yang memang saya kagumi dan saya jadikan sebagai mentor. Bila Dr. Hafiz sebut pasal nama besar Anwar dengan Azmin, saya tertanya-tanya, apa tu kartel, apa tu yang tim Anwar ni, apa tu sebenarnya? Pasal YB kan lalu viral. Koyak cai. Dia tak ada apa sangat pun sebenarnya, tapi dalam politik ni biasalah bila ada label-label seperti itu yang memberikan fraksi-fraksi tertentu. Tetapi saya lebih kepada pendekatan bahawa pada saya ketika itulah tokoh besar iaitu Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Azmin adalah dua tokoh yang sebenarnya menjadi tunjang kepada keadilan ketika itu, yang menjadi kekuatan kepada keadilan ketika itu, yang akhirnya membolehkan keadilan capai ke satu tahap tertinggi iaitu memenangi 50 kursi parlimen pada pilihan raya 2018. Jadi sebab itu saya antara tak ramai dalam parti ketika itu yang mempromosikan atau memperjuangkan supaya Datuk Seri Azmin dan Datuk Seri Anwar ni berbaik, bergabung untuk membentuk kekuatan bagi parti. Sebab tu waktu pemilihan parti saya tawarkan 3A. Saya kata triple A. Kerana saya tanding ketua pemuda, Datuk Seri Azmin tanding Timah Presiden, kemudian Presiden masa tu Datuk Seri Anwar. Jadi Anwar, Azmin, Afif. Kalau Anwar, Azmin, Afif ni terbentuk, maka Parti Keadilan akan jadi parti terkuat dalam negara. Tapi apa yang berlaku bila saya kalah, jadi berlaku Anwar, Azmin saja. Masa tu lawan Ketua Angkatan Muda. Ketua Angkatan Muda. So jadi tahun bila tu? 2018. Lepas menang tu. Lepas election lah. So bila berlaku tu Anwar, Azmin lepas tu orang lain, dia tak jadi, dia tak gel. Sebab tu hancur parti tu. Lepas tu berlakulah langkah semualah Sheraton. Semualah. Kan? Apa yang menyebabkan Dr. Hafiz boleh jatuh hati dengan Bersatu? Pertamanya, saya kalau secara jujurnya lah, perbincangan masa tu boleh pilih maintain dengan PKR atau nak pindah ke Bersatu. So bila dia sudah lepas saya dipecat daripada parti, definitely saya bebas masa tu. Ada option untuk menyertai mana-mana parti politik. Antara option yang dipikirkan pada ketika itu di kalangan kawan-kawan lah, termasuk rakan-rakan Datuk Seri Azmin dan yang lain. Saya antara yang mencadangkan supaya ditubuhkan sebuah parti baru pada ketika itu. Tetapi hasil perbincangan panjang bersama dengan Tan Sri Muhyiddin terutamanya, parti multiracial juga. Parti multiracial. Tan Sri Muhyiddin memberikan komitmen kerana dia mengajak kami semua termasuk Bersatu. Bahkan bila saya berjumpa Tan Sri Muhyiddin, pejabat Perdana Menteri ketika itu pun, dia mencadangkan supaya kami semua masuk Bersatu. Cuma komponen yang kita fikirkan masa itu adalah bagaimana kita address isu kelompongan multiracial elemen dalam Perikatan Nasional. Sebab itu saya mencadangkan parti baru. Tetapi bila Tan Sri Muhyiddin memberikan pandangan dan juga komitmen
untuk membuka Bersatu menjadi parti yang multiracial dan memberikan keahlian yang lebih kepada bukan Melayu. Ketika itu kita melihat ada kompromi, maka itulah yang menyebabkan kita buat keputusan untuk menyertai Bersatu. Kerana walaupun Bersatu ditubuhkan atas prinsip asalnya untuk menjadi sebuah parti pribumi, tetapi Tan Sri dan juga rakan-rakan pengasas Bersatu mengambil pengorbanan yang cukup besar untuk accommodate kami. Jadi kita ni ibarat dia, kami ni tak ada rumah. Kami dihalau daripada rumah. Betul? Jadi halau daripada rumah. Jadi ada jiran yang baik ni, dia offer duduk rumah dia, dia siapkan bilik untuk kita. Jadi takkanlah saya dah diberikan offer sebegitu rupa, kita tak masuk pula duduk guna rumah. You yourself. Ya. Malay first, Malaysia first. Pada saya terima saya Malaysian first pada saya. Tetapi saya juga sedar bahawa saya adalah seorang Melayu beragama Islam, Bumi Putra, yang harus mempertahankan juga bangsa saya. Mempertahankan bangsa saya ni maksudnya bukan mempertahankan dengan retorik semata-mata, tetapi how do I empower my society, my community to be better. Anak-anak muda saya mestilah menjadi lebih baik. Mereka ada peluang perniagaan, peluang pekerjaan, peluang pendidikan yang sama. Ada akses kepada keperluan-keperluan dan kemudahan yang membolehkan mereka mencapai kejayaan dalam hidup. Dan perkara ini pada saya tidak timbul atau menjadi masalah kepada saya untuk memperjuangkan, kerana saya dah lihat sendiri benda itu, terutama di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang saya jaga pembangunan luar bandar, pembangunan desa. Saya berjumpa dengan masyarakat di kampung, saya berjumpa dengan masyarakat di bandar, saya berjumpa dengan orang muda yang pada saya masih lagi ada ruang dan peluang yang perlu kita berikan untuk kita bantu mereka. Sebab itu pada saya, kalau ditanya saya, yes, I'm a Malaysian. Kerana saya subscribe pada perlembagaan negara, saya subscribe kepada rukun negara, dan saya juga subscribe kepada konsep bahawa Malaysia ini adalah rumah untuk semua. Kita adalah masyarakat yang majmuk. Tetapi saya juga sedar saya adalah seorang pemimpin Melayu yang perlu membantu komuniti saya. Kerana kalau saya tak bantu komuniti saya, siapa nak bantu komuniti saya? Jadi benda itu saya ingat yang saya pegang selama ini. You have the privilege untuk pilih tempat bertanding masa yang akan datang ni kan? Ya. Do you have or not? Ada privilege tak? Ataupun saya taklah kata diarahkan untuk... Saya tidaklah kata ada privilege. Tetapi dalam politik ni akhirnya it's about base. Di mana base kita? Di mana... So YB yang pilih Shah Alam? Saya pilih Shah Alam. Kenapa? I want to come back to my hometown. Niatnya, asalnya saya nak balik jaga mak saya. Tapi now saya balik kena jaga orang Shah Alam. Jadi sekali lah. Untunglah orang Shah Alam. Hopefully, insyaAllah. Jadi believe in my cause. Dia yakin dengan saya harapkan sokongan mereka untuk undi saya dalam pilihan raya ni. InsyaAllah 19 November ni ditabal saja sebagai ahli parlimen Shah Alam. Definitely I will take care orang Shah Alam as good as I want to take care my mother. Sebagai seorang muda yang ada potensi untuk menang lah kan, di Shah Alam insyaAllah, apa yang tanggungjawab yang Dr. Hafiz rasa yang you pikul untuk bawa di parlimen nanti? Jadi Shah Alam ni seperti saya sebut, dia satu bandar yang maju di negeri yang termaju. Tetapi bagaimana kita menyediakan bandar yang maju ni dengan warganya untuk berhadapan dengan cabaran pada masa akan datang. Ini isu besar yang saya rasa kita perlu selesaikan insyaAllah. Shah Alam kalau kita kenal, Shah Alam banjir. Betul? Antara isu yang saban tahun berlaku. Paling worst was last year. Kemudian ada isu masalah air. Ada air terlebih, ada air terkurang. Ini masalah Shah Alam. Kemudian isu housing, isu peluang perniagaan, peluang pekerjaan, isu pendidikan, isu security. Ini antara isu-isu besar yang berlaku di Shah Alam. Dan Shah Alam ni ada segmen aging population yang besar. Mana aging population? Warga emas yang besar. Oh, okay. Populasi warga emas Mana aging population ni, mana banyak pensioner, banyak, yalah, level mak ayah saya ni banyak yang begitulah tinggal di Shah Alam. Jadi cabaran dia berbeza-beza. Orang muda nakkan apa? Orang muda nakkan ruang, orang muda nakkan tempat, orang muda nakkan peluang.
Ini akan menjadi antara intipati kepada perjuangan saya untuk orang Shah Alam. Bagaimana saya dapat menyediakan ruang yang lebih banyak untuk orang muda berniaga. Macam mana saya dapat menyediakan ruang untuk orang muda berkarya sebagai contoh. Kita mungkin ada artis-artis yang datang di Shah Alam. Mungkin ada mereka yang kreatif. Bagaimana saya berikan ruang ini supaya mereka dapat berkarya. Itu aspirasi doktor untuk lihat di Shah Alam. Dan saya nak Shah Alam ni menjadi bandar contoh, bandaraya contoh. Kerana kalau kita nak prepare to be international city, tak cukup hanya di bibir. Dia harus dalam praktiknya. Sebagai contoh, international city ya. Sebab itu vision saya. Betul. Kemana lagi Shah Alam nak pergi, takkan kita nak backtrack. It's either you move forward or you become stagnant. So pada saya Shah Alam perlu move forward. In order for Shah Alam to move forward to be international city. Saya suka international city. Kita kena subscribe kepada idea the 17 SDG, Sustainable Development Goal. Antaranya isu poverty. Macam mana kita nak selesaikan poverty di Shah Alam? Macam mana kita nak selesaikan isu mobility di Shah Alam? The last mile mobility. Macam mana kita nak sediakan pedestrian walk yang baik? Macam mana kita nak sediakan kemudahan-kemudahan untuk environment atau ekosistem EV, electric vehicle atau autonomous vehicle di Shah Alam. Sebab saya tak nampak benda tu berlaku lagi. Walhal Shah Alam boleh menjadi contoh to be the first fully EV city in Malaysia. Why not? Why we cannot have that vision? Kenapa kita tidak boleh bergerak ke arah itu? Kalau kita nak promote dan juga kita nak jadikan Shah Alam ni sustainable dan satu livable city yang international, yang ada achieve world standard. Jadi sebab itu saya rasa benda-benda ni boleh dibuat di Shah Alam. Sebab community-nya well educated, well versed, knowledgeable, dan juga dia dah ada infrastruktur yang baik, hanya perlu ditambah baik dan letak polisi-polisi yang progresif untuk bantu supaya Shah Alam jadi international city. Ini first time saya dengar daripada seorang bakal pemimpin muda. International city dia punya vision. Kan kebanyakan je nak KWSP lah, BSH lah apalah. Jadi international city memang Shah Alam betul lah. Ada calon yang very visionary. So how do you see yourself as politician? Dekat mana penghujung dah? Sampai Perdana Menteri ke? I tak boleh nak predict what the future is lah. But to me, saya ni sikap saya adalah when I'm given a task, I will try my level best to deliver with all my heart because I'm passionate about my work. And saya seorang yang workaholic. Jadi saya staff saya tahu macam mana saya bekerja. Dan mereka tahu I will push and I will drive them to the brink untuk to give the best. So definitely saya juga akan buat itu dalam politik. Dan selagi mana saya diberikan sokongan dan dukungan oleh rakyat, insya-Allah saya akan laksanakannya. Dan akhirnya saya tidak melihat kepada apa jawatan atau apa pangkat yang saya akan terima, tetapi pada saya apa juga yang diberikan itu adalah amanah dan tanggungjawab yang saya kena fulfill. Kerana saya tidak mencari populariti di dunia. Yang saya cari itu akhirnya keredaan Allah SWT dalam apa juga yang saya lakukan, insya-Allah. Jadi itulah matlamat saya. As simple as that. That's why saya reda apa pun berlaku dalam politik ni, kita kena sabar, move forward. Yang penting fokus kita tak lari. What is for the nation, what is for the people, apa yang kita boleh buat untuk negara, apa yang kita boleh buat untuk rakyat. Itu saja. Kalau kita nak simpulkan, perkataan yang satu adalah ikhlas je lah. Ya, ikhlas dalam perjuangan, insya-Allah. Kan? So, terima kasih. Itu saya harapkan. Terima kasih Dr. Hafiz sudi duduk dengan kita pada hari ini walaupun sibuk berkempen. Thank you. Sudi meluangkan masa. Terima kasih juga dekat Wan yang taja tempat ni, kuih Shah Alam sesi 13. So insya-Allah kalau tak ada arah melintang, kita jumpa lagi next time. Terima kasih. Assalamualaikum.